Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar tahun 1 Usuluddin menjalankan projek Isulam, yang mana projek Isulam ini merupakan kaedah PDP yang menggabungkan hasil pembelajaran khusus dengan khidmat komuniti. Dalam kajian projek Isulam ini, kami mengkaji tentang isu hormat menghormati, yang mana kajian ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana, untuk masyarakat di dalam negara kita, tentang kepentingan mewujudkan suasana hormat menghormati dengan membangkitkan lagi rasa kebersamaan sesama kaum, supaya kesejahteraan dan keharmonian sesama kaum itu masih terpelihara. Dalam projek Isulam ini, kami memilih tajuk memupuk sikap hormat cabaran besar negara, yang mana tajuk ini melibatkan penghayatan dalam rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Isulam kami ini di bawah tajuk memupuk sikap hormat cabaran besar negara, prinsip kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan menjadi keharmonian negara. Apabila ada tindakan individu atau kumpulan yang melampaui batas dan tidak sopan, terutama melibatkan isu sensitif, pasti akan menimbulkan rasa tidak puas hati sehingga dipersoalkan kemana hilangnya adab masyarakat hari ini. Kesopanan dan kesusilaan adalah rukun negara yang kelima. Seperti yang kita semua tahu, rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara diperkenalkan rentetan asas perpaduan kaum yang dilihat rapuh dan goyah ketika berlakunya peristiwa 13 Mei 1999 yang menyaksikan pergaduhan dan musuhan kaum. Kita telah belajar dari sejarah hitam tersebut. Oleh sebab itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan hendaklah diutamakan dan wajib dipertahankan. Kesimpulannya, kesopanan dan kesusilaan ini sebenarnya memerlukan 3 nilai besar, iaitu faham, hormat dan terima. Kalau kita boleh faham wujudnya perbezaan dalam kalangan masyarakat, kita akan hormat. Kemudian, terima perbezaan yang wujud serta mengutamakan nilai kemanusiaan. Jadinya, nilai kesopanan dan kesusilaan ini merupakan asas kepada pembinaan negara yang harmonik serta masyarakat yang sejahtera. Seterusnya untuk fasa kedua dalam Isulam, iaitu perancangan tugasan. Fasa kedua ini dijalankan selama 2 minggu, iaitu bermula 31 Oktober sehingga 13 November 2021. Setelah kami mendapat persetujuan daripada pensyarah mengenai tajuk Isulam kami, iaitu bertemakan rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan, yang memfokuskan kepada tajuk memupuk sikap hormat cabaran besar negara, kami terus merancang dan berbincang untuk membuat kaji selidik tentang pemahaman masyarakat terhadap rukun negara kelima ini. Sebelum membina soalan kaji selidik, kami perlu menentukan sasaran komuniti yang sesuai. Jadi, untuk kaji selidik, kami telah merangka soalan yang menguji kefahaman masyarakat mengenai rukun negara kelima serta soalan mengenai keprihatinan masyarakat tentang sesuatu kaum. Pada masa yang sama, kami juga berbincang untuk menemubual beberapa responden terhormat dalam kalangan komuniti yang disasarkan. Antara responden temubual ialah Ustazah Sumayah binti Muhammad Saleh yang merupakan seorang guru sijil tinggi agama Malaysia, dan Kenal Adnan bin Haji Hashim merupakan penuntut Maktab Pertahanan Angkatan Tentera Siri 41/21. Untuk menjemput responden temubual, kami perlu memberikan surat jemputan yang telah dirangka dan diluluskan oleh Datuk Haji Muhammad Nasir bin Lisa, iaitu pensyarah subjek kami. Setakat ini kami telah jalankan acara yang dicanangkan dengan santai menggunakan aplikasi terkenal, iaitu Google Meet. Objektif kami menjalankan program ini ialah yang pertama, untuk menganalisa keprihatinan masyarakat Malaysia berkaitan dengan masalah perpecahan kaum. Yang kedua, untuk menyedarkan masyarakat tentang penghayatan prinsip rukun negara. Yang ketiga, untuk memupuk sikap hormat selaras dengan rukun negara kelima serta menerapkan sifat patriotisme dalam diri masyarakat. Atau cara program yang telah kami jalankan, terdapat 2 sesi bersama individu yang berpengalaman. Maklumat untuk sesi pertama berlaku pada 26 November 2021 pada pukul 9 hingga 10 suku malam. Program temubual santai kami bertajuk Memupuk Sifat Hormat Cabaran Besar Negara bersama dengan Ustazah Sumayah binti Muhammad Saleh serta semua ahli Isulam. Untuk sesi kedua pula berlaku pada 28 November 2021 pada pukul 9 hingga 10 suku malam dengan tajuk yang sama, iaitu Memupuk Sifat Hormat Cabaran Besar Negara bersama dengan Lieutenant Kenal Adnan bin Haji Hashim dan semua ahli Isulam.
Seterusnya, fasa 3 ialah kerja lapangan. Kerja lapangan ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh kumpulan kami untuk memberikan pencerahan terhadap penghayatan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan dalam diri masyarakat. Hasil daripada perbincangan kumpulan, kami telah memutuskan untuk menjalankan sesi temu bual bersama 2 orang responden yang telah dipilih. Responden pertama iaitu Ustazah Sumayah binti Muhammad Soleh merupakan seorang guru stam dan beliau juga merupakan ketua panitia Hifz Quran. Berdasarkan temu bual bersama Ustazah Sumayah, kami mendapati bahawa rukun negara yang kelima ini perlulah disemai dalam diri masyarakat supaya keharmonian antara jiran yang berbilang kaum dapat dipertahankan agar masyarakat hidup dengan bersatu padu. Usaha yang berterusan juga perlulah dilaksanakan bagi menanamkan sifat patriotisme dalam diri masyarakat agar kedaulatan negara lebih terjamin. Responden yang kedua ialah Tuan Adnan bin Haji Hashim. Beliau merupakan penuntut Maktab Pertahanan Angkatan Tentera siri 41 Palang 21. Beliau juga telah mengupas berkaitan kefahaman terhadap prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan serta cabaran yang perlu dihadapi oleh masyarakat sekarang. Selain itu, beliau juga menjawab persoalan terhadap pengamalan bahasa Melayu yang semakin berkurang dalam kalangan masyarakat. Beliau juga menjelaskan kesan negatif budaya melepak kepada negara. Untuk mengetahui kupasan yang lebih lanjut mengenai topik ini, anda boleh menonton siaran temu ramah yang telah disediakan di laman Google Site kami. Perkara yang dapat saya simpulkan melalui projek Islam ini ialah kita dapat mengetahui tentang permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Justru melalui projek Islam ini dapat mendidik diri kita agar menjadi seorang insan yang berani dalam mengutarakan persoalan-persoalan yang kita kurang fahami dan juga berani dalam menyuarakan pendapat serta cadangan. Selaras dengan itu, melalui projek Islam ini, kita dapat meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi antara komuniti, pensyarah, ahli kumpulan serta masyarakat di sekeliling kita bagi mendapatkan maklumat dan info mengenai topik yang dibincangkan iaitu memupuk sifat hormat cabaran besar negara. Akhir sekali, projek Islam ini secara tidak langsung sedikit sebanyak memberi impak yang positif terhadap diri kita seperti meningkatkan lagi semangat patriotism dan memberi kesedaran kepada diri kita agar terus hidup dalam bersatu padu demi keamanan negara. Melalui sesi tembual yang telah dijalankan, penghayatan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan amatlah penting kerana ia memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat dan juga negara. Rukun negara yang kelima juga amat penting kerana ia dapat menghalang diri kita daripada melakukan perkara yang melampaui batas. Dalam mencapai era kemodenan, rakyat Malaysia semakin selesa menggunakan bahasa Inggeris semasa berkomunikasi. Bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu tidak sepatutnya dianak-didikan. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita sepatutnya mewarisi bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu supaya keamanan negara kita dapat dikekalkan. Seterusnya, pada masa kini, terdapat ramai rakyat Malaysia yang tidak mengenali jiran mereka yang berbeza budaya dan agama. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku kerana jiran merupakan orang yang amat penting dan berdekatan dengan kita terutama ketika dalam kesusahan. Oleh itu, terdapat banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengeratkan hubungan antara jiran seperti berkongsi makanan, bertanya khabar dan juga mengadakan rumah terbuka. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan jati diri anak-anak dengan menunjukkan nilai-nilai murni dan akhlak yang mulia. Hal ini amat penting supaya kita dapat melahirkan generasi muda yang berkualiti tinggi dan sanggup berkorban untuk negara. Akhir sekali, kehidupan yang selesa menyebabkan hilangnya semangat patriotisme yang tinggi selaras dengan penghayatan rukun negara dalam diri masyarakat. Tidak dinafikan, pelbagai proses perlu dilakukan untuk melahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi selaras dengan penghayatan rukun negara. Oleh itu, pihak ibu bapa, guru-guru, media massa dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlulah memainkan peranan penting supaya perkara tersebut dapat direalisasikan. Kesimpulannya, kami dapat terlibat secara langsung dalam mencairkan projek ini dengan menggunakan banyak kemahiran iaitu kemahiran dalam berkomunikasi, kepimpinan serta kreativiti di mana kami dapat menyampaikan maklumat mengikut kreativiti masing-masing agar dapat disampaikan dengan mudah. Kami juga berhati-hati dalam setiap soalan yang telah kami ajukan kepada orang awam iaitu melalui Google Form serta kepada ahli panel iaitu melalui sesi temu bual. Hasil daripada projek Islam ini telah menunjukkan tahap kefahaman orang awam terhadap rukun negara.
Jelaslah bahawa orang awam mengambil tahu mengenai isu semasa serta sejarah pembentukan negara. Hal ini telah menunjukkan bahawa pendedahan awal terhadap masyarakat itu amat penting bagi meningkatkan lagi tahap kefahaman dan penghayatan terhadap rukun negara. Secara tidak langsung dapat membentuk masyarakat yang hidup dalam bersatu padu tanpa ada permusuhan. Kesimpulan yang terakhir bagi projek Islam ini telah banyak membantu pelajar untuk mengenali lebih mendalam mengenai rukun negara. Dalam pada masa yang sama, kami juga dapat mengetahui apa itu rukun negara, terutama sekali rukun negara yang kelima tentang kesopanan dan kesusilaan. Bahkan dalam pada masa yang sama, ia juga memupuk diri kami untuk menghayati lebih mendalam mengenai rukun negara. Bukan itu saja, dengan adanya projek seperti ini, kami boleh menjadi rakyat Malaysia yang memahami rukun negara. Sekian.